Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1. Okey, insyaAllah. Jadi kami mendapat tajuk yang kedua lah, kan? Iaitu tajuk tentang dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi dan terang-terangan. Okay, kita terus kepada ni adik kumpulan kami. Okay, kita mula dengan Zaki. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zaki bin Zaidi, bernombor metrik D202020996876. Nama saya juga Rahmati bin Nasir, nombor metrik D2020209872. Nama saya Muhammad Farid bin Mazlan, nombor metrik saya D2019108972. Saya Muhammad Umar Iman Azmi, bernombor metrik D202020968870. Dan saya Ahmad bin Azmi Saifullah, nombor metrik D202020968888. Dan Fauzan tidak dapat hadir kerana demam. Boleh next. Okey, jadi kita akan terus kepada pengertian dakwah. Okey, yang mana kita tahu berdakwah ni dalam bahasa Arab ialah da'i, iaitu orang yang memikul tanggungjawab dan menyampaikan seruan dakwah. Okey, manakala mad'u pula, mad'u ni di dalam dakwah juga, pecahan dalam dakwah juga. Jadi mad'u ni adalah merupakan orang yang ditujukan dakwah kepadanya atau disebut sebagai kumpulan sasar dakwah. Jadi tak kira sama ada Muslim atau kafir, lelaki ataupun perempuan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Qalam. Okey, jadi maksudnya di sini dakwah ini dia memainkan banyak elemen. Dia bukannya sahaja tertumpu pada kaedah ataupun cara dakwah, dia juga tertumpu pada orang yang kita dakwah, dan dia juga menumpukan kepada orang yang menyampaikan dakwah. Okey. Saya ada selitkan satu ayat Quran, yang mana sebenarnya banyak ayat Quran yang menerangkan tentang dakwah, tapi saya tulis satu. Saya ambil satu, iaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Ini dari surah Al-Imran. Okey, dan kita terus kepada dakwah dengan hikmah, yang mana biasanya kita lihat masyarakat, biasanya kita akan salah faham dengan dakwah dengan hikmah, yang mana dalam zaman Nabi sekalipun dakwah dengan hikmah ni bukannya dengan cara berlembut sahaja. Kalau ikutkan kita punya kefahaman, biasanya dakwah dengan hikmah ni, dakwah dengan cara lembut. Tak, dia bukan macam tu sahaja. Islam juga ada tegas, ada tegasnya, ada lembut. Yang mana kalau kita tengok hukum hudud contohnya, orang yang mencuri yang potong tangan kan. Kalau tengok dalam Quran pun ada sebut begitu. Adakah itu dengan cara dakwah yang tidak berhikmah? Sama sekali tidak. Berdakwah hikmah ni maksudnya berdakwah dengan yang kena pada tempat, dengan cara yang tepat. Contoh, bila kita nampak ada seorang mak rempit, contohlah, sebagai contoh kita nampak seorang mak rempit main motor kan, tiba-tiba sila dekat situ, dekat tengah, depan dia tu, betul-betul depan kita. Jadi kita nak datang tolong. Tapi kita datang kat dia, kita buat apa? Tuan jangan berempit, orang dah cakap jangan berempit. Kita tak tolong dia, kita cakap dulu. Orang kata jangan berempit, kau tahu kalau kau mati ni, macam mana? Tak kena, tempat tu tak kena. Jadi maksudnya, apa yang kita perlu buat? Tolong dia dulu. Tolong dia angkat dia apa semua, tolong dia bawa ke hospital dulu apa semua. Dah habis, dah hantar ke hospital, baru masuk dia kau. Gitu. Jadi maksudnya, kena ada step by step dia. Kena ada cara dia yang kena. Okay, kalau ikut dalam Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Okay, jadi Allah kata seru kepada jalan yang baik kan. Jadi kat situ, tahukah anda, itu kat bawah tu kan, ada tahukah anda banyak kesilapan dalam pemahaman masyarakat dalam menelusuri maksud dakwah dengan hikmah. Jadi kalau ikut pada kata Syekh Mahazir Syekh Ibrahim kan,
Syed Mahazir Syah Ibrahim dalam buku dia Dakwah Kita Hari Ini dan Esok. Jadi situ beliau memberitahu dalam penulisannya, mengatakan yang dakwah ini dia memerlukan susunan yang sistematik. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW, dia ada buat style dakwah dia yang mana mula-mula sembunyi dulu, lepas tu baru sebelum buku tu keluar lagi. Jadi maksudnya Rasulullah SAW ni seorang, nak mengatakan baginda adalah seorang yang bijak. Baginda telah mengatur strategi untuk berdakwah, yang mana sampaikan dakwah secara sembunyi dulu, kemudian baru secara terang-terangan, dan ada cara-cara. Jadi nak tengok apa cara-cara dia, kita tengok pada orang yang seterusnya yang akan menerangkan selepas ini, insyaAllah. Nama saya Ibrahim. Hari ini saya akan menerangkan tentang dakwah Nabi secara sembunyi. Sebenarnya dakwah Nabi ni dia ada beberapa peringkat lah untuk sebarkan ajaran Islam. Yang pertama antaranya adalah dengan dakwah secara sembunyi, kemudian selepas itu dakwah secara terbuka, dan kemudian dakwah dengan mempertahankan agama, iaitu dengan berjihad, kemudian perangi musuh-musuh Islam. Itulah tingkat dakwah Nabi untuk sebarkan ajaran Islam. Jadi pertama dia dakwah secara sembunyi. Jadi saya akan pergilah secara detailnya. Jadi dakwah secara sembunyi ni dia berlaku selama 3 tahun di Kota Mekah. Ini saya ada persoalan sedikit lah kepada audiens yang hadir pada hari ini, kan Ustaz-Ustazah. Jadi kenapa dakwah itu berlaku secara sembunyi pada peringkat awal? Siapa ada jawapan? Ataupun dia ada pendapat? Boleh bagi nama ke? Boleh adik Afiq. Dia nak try? Cakap je. Sebab tak nak bagi masyarakat terkejut. Okey, sebab tak nak bagi masyarakat terkejut. Selain pada tu, Banat pula? Nadia. Okey, yang Banat ada? Dia ada? Ada? Tak nak mesti tahu. Okey, baik jawapan tu. Terima kasih ucapkan kepada Adi dan juga Alia. Jadi sebenarnya antara sebab ada hikmah lah kita sebut kenapa dakwah ni berlaku secara sembunyi pada tingkat awal. Antaranya adalah dakwah ni, kalau nak tahu lah, zaman Nabi, sebelum pada zaman Nabi adalah zaman Nabi apa? Nabi Isa. Jadi sepanjang zaman Nabi dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dia ada senggang yang lama. Zaman Fatrah, bila senggang yang lama, apa Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum pada Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk apa? Apa tugas Allah utuskan Rasul kepada umat? Apa dia? Apa dia? Sampaikan risalah. Dakwah dia apa dia? Untuk apa? Mentauhidkan Allah, kan? Contoh macam wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Okey, tujuan mereka adalah untuk berdakwah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Jadi bila mana Nabi Isa dan Nabi Muhammad tu dia senggang masa yang lama. Jadi Nabi Isa wafat, kemudian selepas pada itu ajaran Nabi masih lagi berterusan, masih lagi ada yang ikut. Sebab tu ada yang masih berpegang pada kitab Injil, ada yang berpegang pada kitab Taurat. Tetapi sebabkan berpisahnya umat dengan Nabi dalam tempoh masa yang lama, maka manusia mula sesat, mula jauh dengan Tuhan. Maka mereka, bila kita ni jauh dengan orang yang soleh, kita jauh dengan orang yang Nabi dan Rasul, ataupun zaman sekarang ni ulama, kita jauh, maka kita cenderung untuk melakukan maksiat. Kita cenderung untuk buat satu perubahan yang tak dilakukan sebelum ni. Kadang-kadang kita sendiri pun kita sedar, kalau kita jauh dengan majlis ilmu, kita jauh dengan kelas, kita jarang pergi kelas, kita jarang pergi kuliah, jadi kita pun akan ada perubahan dalam diri kita itu. Kita akan mula melakukan benda yang tak berfaedah. Jadi disebabkan itulah, bila dah berpisah lama, iaitu dah ada senggang masa lama, maka bila diutuskan Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad dia nak ajak seru pada dakwah, dia seru secara secara rahsia dulu, secara sembunyi, supaya umat yang pada zaman itu, yang mana yang dah jauh dengan Tuhan, yang mana dah sesat dengan Tuhan, yang sesat, yang mana buat maksiat banyak, diorang ni tak terkejut dengan ajaran baru, tak terkejut dengan syariat, nak kena buat pula syariat yang sebelum ni, sedangkan sebelum ni pun dah tinggal dah, diorang dah tinggal dengan syariat nenek moyang, Nabi dahulu, dan melakukan ajaran nenek moyang diorang. Jadi disebabkan itulah pada peringkat awal dakwah itu berlaku secara sembunyi.
perlu diketahui pada dekat awal juga sebenarnya kota Mekah pada waktu itu telah menjadi pusat keagamaan, bukan sekadar agama Islam. Waktu itu agama Islam dia bercampur banyak agama. Sebab zaman tu Nabi Muhammad masih lagi meneruskan baca secara terbuka. Jadi agama waktu itu banyak. Ada yang sembah berhala, ada yang masih lagi ikut dengan ajaran Alkitab. Jadi kota Mekah pada zaman tu dijadikan sebagai tempat pusat keagamaan. Ada banyak agama lah. Bila ada banyak agama, maka perlulah berdakwah secara sembunyi pada permulaannya. Itu adalah strategi lah. Strategi ini tapi nanti kita pergi. Kemudian berdakwah pula. Berdakwah ni berlaku pada permulaannya, pada tingkat awalnya kepada ahli keluarga terdekat dahulu. Ahli keluarga terdekat, kemudian ajak kepada orang luar. Contoh macam ahli keluarga yang terdekat. Pada waktu itu, orang yang pertama memeluk Islam adalah Sayyidatina, isteri baginda Nabi yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Ini kan. Sayyidatina Khadijah ni antara orang pertama masuk Islam. Bila Nabi ajak untuk dakwah kepada Islam, tak tolak langsung, terima sepenuhnya. Begitu. Kemudian orang yang tinggal dalam rumah Nabi juga, iaitu Zaid bin Harithah. Siapa dia Zaid bin Harithah ni? Anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi. Macam mana jadi anak angkat? Sebenarnya Zaid bin Harithah ni dia bukannya seorang hamba di rumah Nabi. Pada awalnya Zaid bin Harithah ni adalah di suku yang kecil. Kemudian di suku dia tu ditawan oleh orang lain. Bila ditawan, dijual sebagai seorang hamba. Dijual, tukar beli, dapat dekat Sayyidatina Khadijah. Bila dapat dekat Sayyidatina Khadijah, kemudian Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Rasulullah. Sayyidatina Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah ni kepada Rasulullah. Bila dihadapkan, adakah jadi sebagai hamba? Tak dijadikan sebagai hamba, tapi dijadikan sebagai pekerja. Contoh. Jadi Zaid bin Harithah adalah orang yang pertama juga, orang yang awal juga masuk Islam. Kemudian selepas pada itu ada lagi orang yang tinggal dalam rumah Nabi, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Macam mana Sayyidina Ali boleh hidup dalam rumah Nabi ni? Sedangkan Sayyidina Ali ni adalah anak langkan lah, kita kata anak langkan kepada dengan Nabi kan. Tapi macam mana boleh hidup satu rumah dengan Nabi? Sebab apa makan dia? Betul anak langkan ni lah. Langkan makan suku. Okey, maksud bila macam tu, macam mana boleh hidup dalam satu rumah? Sebabnya pernah diceritakan bahawa Sayyidina Ali ni, Sayyidina Abu Thalib ni waktu dia pernah mengalami kesusahan. Bila berlaku kesusahan, anak-anak dia nak tanggung susah. Jadi Nabi Muhammad berbincang dengan Sayyidina Hamzah, macam mana kita nak jaga keluarga kita ni, adik-adik kita ni, kita nak jaga macam mana. Jadi Nabi berbincang untuk ambil Sayyidina Ali sebagai orang yang dia nak jaga. Jadi duduk dalam satu rumah, jaga dalam satu rumah, tinggal dalam satu rumah. Dan waktu itu Abu Thalib minta supaya tidak diambil anak pertama doang. Anak pertama doang sebab ialah nak sulung kan, nak turun keluarga kan. Abu Thalib pun antara orang yang berniaga. Tengah terjadi kesusahan dalam keluarga Abu Thalib. Sebab itulah Nabi Muhammad ambil Sayyidina Ali tinggal sebab Sayyidina Ali ni lah antara orang yang tak awal masuk Islam. Kemudian dua daripada ni, siapa dia? Daripada sahabat Nabi, daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Zaid, siapa dia lagi yang masuk Islam? Ya, Abu Bakar. Orang dua yang paling hafal sekali adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, atau orang tak awal masuk Islam. Dan kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, bila dia masuk Islam, dia bukan sekadar diri dia sahaja masuk Islam. Dia adalah orang yang penggerak dakwah yang tak awal. Bila dia masuk Islam, dia terus mengajak sahabat-sahabat yang lain yang mana yang rapat dengan beliau, dia ajak masuk Islam. Contohnya adalah macam Osman dan Ahmad, antara orang yang awal masuk Islam. Dan golongan inilah disebut sebagai golongan As-Sabiqun Al-Awwal. Dan antara golongan ni lah disebut kalau ditentukan bilangan oleh Ibnu Hashim, beliau mengatakan bahawa seramai kurang 40 orang lah pada tingkat awal ni. Tingkat awal memang setawal tu lah. Dan wahyu ketika itu, kita tahu kan, wahyu ketika itu diturunkan secara ayat tu pendek-pendek. Dia ayat pendek-pendek, satu ayat tu dia ada ayat yang indah kan. Okay, bila ayat pendek-pendek ni, kita kena tahu dia beza sikit. Macam pada tingkat awal ni Allah menyuruh Nabi sebab ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat apa yang turun antara wahyu yang awal? Siapa tahu? Ya, Mudaththir, surah Al-Mudaththir. Kemudian surah apa lagi? Yang antara yang awal, yang Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Apa perintah Allah dalam ayat tu? Ya ayyuhal mudaththir qum
disuruhkan untuk berdakwah tetapi bukan secara manusia lagi, secara tutup. Sebab itulah bila Allah kata bukan Allah punya ya ayyuhallazina amanu, bukan Allah punya ya ayyuhan nabi. Allah tak guna pangkat nabi lagi waktu tu. Allah punya ya ayyuhal mudaththir, masih lagi mudaththir dan masih lagi muzammil. Fa'anzir, bangun dan berilah peringatan pada umat Islam. Waktu itulah, disebabkan itulah dekat awalnya kita ambil dalil ni mengatakan perlu Nabi faham lah. Maksudnya bila dapat ayat macam tu, kita nak dakwah ni kepada penggunaannya perlu secara rahsia. Itulah secara terbuka pada dekat awal. Okay, next. Macam masuk, kita masuk. Bila didakwah, bila kita dah sebut tentang syariat, kita sebut tentang Islam, dia ada ibadat yang diwajibkan, dia ada ibadat yang kena buat. Antara ibadat yang terawal yang memang disyariatkan kepada Nabi sebelum Nabi dakwah secara terbuka, diorang ni dah sebelum Nabi pergi Isra Mi'raj ni dah ada syariat ni, iaitu ibadah solat. Ibadah solat ni, apa bukti kata solat ni diwajibkan? Di dalam Quran ada sebut wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Dia ada banyak macam syariat. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Okey, bil ashi. Okey, apa maksud bil ashi? Satu waktu pagi. Ibkar petang. Ibkar sebelum senja. Ashi sebelum terbit fajar. Ini dalam ini juga disebut, kalau kita tengok dalam Al-Quran juzuk 2 ada sebut hafizu ala salawati wassalati wusta. Sebut kata jagalah solat itu dan juga solat wusta, solat petang. Ini pada peringkat awal pendapat ulama Ibnu Cecah Muhammad Ahmad Al-Ghazali mengatakan solat yang difardukan waktu itu adalah solat sebelum terbit fajar, iaitu solat subuh, kan? Kemudian terbit fajar sebilah sebelum duha tu solat subuh. Kemudian yang kedua adalah solat sebelum terbenamnya matahari, iaitu solat asar. Itulah antaranya yang difardukan pada waktu itu. Dua solat itulah, tapi tak disebut sebagai solat subuh, itu tak disebut sebagai solat asar. Sebelum kan? Lepas tu pernah jadikan kita kan dah solat ni dah difardukan. Sahabat Nabi pun buat, Nabi buat, kita dah solat difardukan. Maka solat ni sahabat dan Nabi ni bila nak solat mereka akan cari tempat yang tertutup sikit. Tak nak bagi orang musyrikin nampak lah. Dia pernah ceritakan bahawa Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Ali kan dulu sekali dia orang solat berjemaah lah. Bila solat sekali dia orang lari, orang pergi ke, kalau bukan biasanya kaum muslim dia akan lari pergi ke lorong-lorong yang tertutup, dia pergi ke satu kawasan yang tidak dilihat oleh orang ramai. Dan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali waktu itu pun solat juga. Bila Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali solat, nampak perbuatan solat tu seperti dilihat oleh Abu Talib, iaitu siapa dia? Bapa saudara Nabi. Itu bila dah nampak saudara Nabi ni, nampak Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali solat, apa yang Abu Talib buat? Abu Talib dia tak larang, tapi dia tengok dulu, dia tengok sampailah habis. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, apakah yang dilakukan oleh kalian berdua? Maka Rasulullah menceritakan bahawa ini adalah ibadat solat dari Islam semua. Kemudian apa yang Abu Talib beri pesanan? Pesan apa? Abu Talib pesan supaya Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Ali ni untuk istiqamah untuk melakukan ibadat tersebut, sebab ibadatnya adalah benda yang baik. Jadi tak halang pun. Sebab itulah Abu Talib tak pernah halang dakwah bagi Nabi. Dan peristiwa ini pun walaupun dikatakan dakwah secara sembunyi, tetapi berita ni tetap lama-kelamaan dia akan terdengar juga. Dia kan ramai orang masuk Islam, maka lama-lama akan berigak juga lah. Dia macam tahu juga lah. Kaum musyrikin pun tahu, kata orang Islam ni diorang masuk Islam, apa macam tu. Tapi pada tingkat awal kaum musyrikin ni macam buat heran tak heran, macam tak kisah sebab apa? Sebab orang nampak macam yang ni Nabi Muhammad ni sekadar mengajak kepada agama, macam ahli kitab lah, ahli kitab pesan untuk tauhid Allah apa semua tu kan, macam tak ada masalah. Tetapi apa yang diorang risau, diorang masih, walaupun diorang tak dengar, tapi diorang risau kalaulah satu hari nanti dakwah Nabi ni akan mengganggu
ibadat apa pekerjaan diorang, pangkat diorang macam tu. Diorang Islam itulah. Tapi diorang pada tingkat awal diorang buat tak layan. Dia buat tak layan, jadi tak berlaku dah sekatan pada tingkat awal tu. Habis. Okay, baik. Seterusnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ni dia ada berlaku macam beberapa poin penting lah. Okey, jadi sebelum kita pergi, kita tahu kenapa berlaku dakwah secara terang-terangan. Macam mana boleh berlaku dakwah secara terang-terangan? Adakah dia perintah ke, Nabi rasa ke macam mana? Ada yang nak bagi pendapat? Macam mana lepas 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi, macam mana boleh bertukar kepada dakwah secara terang-terangan? Perintah Allah. Tapi perintah Allah ni berlaku bukan secara langsung. Terusnya. Okey, kalau tengok dalam surah Asy-Syu'ara daripada awal, dia bukan cerita pasal Nabi Muhammad, tapi cerita mengenai Nabi Musa. Kalau kita ingat dulu kisah Nabi Musa, dia ada masalah dengan raja apa? Kan? Dengan Firaun kan? Masa dakwah dia, Nabi Musa kena kejar dekat Laut Merah apa semua. Jadi ayat daripada surah Syu'ara ni adalah kisah Nabi Musa tu adalah perintah yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad secara tersirat adalah perintah untuk Nabi Muhammad mengerjakan dakwah secara terang-terangan. Okay, saya cuba buat seringkas yang boleh. Okey, poin yang pertama, perintah dakwah secara terang-terangan adalah seruan dakwah terhadap keluarga terdekat. Jadi masa saudari Ikram cerita dakwah secara terang-terangan pun ada dekat saudara mara terdekat ke. Tapi saudara mara Nabi ni besar. Dikira Bani Hashim tu sendiri itu semua saudara mara terdekat Nabi. Dia ada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, iaitu daripada keturunan atuk dia sendiri, pakcik-pakcik terdekatnya lah. Okey, pada pertama kali tu Nabi menyebut 45 orang daripada keluarga tersebut. Dan dia kemudian dia cerita pasal Islam sikit-sikit lah. Pakcik-pakcik dia yang antaranya Abu Lahab dan Abu Talib, mereka menolak. Tapi Abu Talib ni pula, dia bukan menolak secara aku tak nak agama kau ni, itu. Tapi Abu Talib cakap, aku percaya pada ajaran nenek moyang aku dulu. Tapi dia tak adalah menghalang Nabi mengajarkan agama Islam. Melainkan pakciknya seorang lagi, Abu Lahab. Ini macam savage sikit lah. Dia okay. Kiranya Abu Lahab, dia bukan sekadar tolak ajaran Islam, dia bukan sekadar tak nak terima ajaran tu, dia hina lagi. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya di Bukit Safa. Di Bukit Safa ni siapa tahu kisah dia? Baca sini tak ada. Siapa tahu kisah? Agak-agak je, agak-agak. Dia ada turun satu ayat dekat situ. Tak ayat, satu surah pun dekat situ. Tabat siada. Ya, dekat situ maksudnya ada sekali tu Nabi panggil ramai lah golongan-golongan dekat Mekah. Dia panggil datang kumpul. Lepas tu Nabi tanya, kalau aku cerita dekat korang, di sebalik bukit ni akan ada orang terkuda-kuda yang datang menyerang, kalian semua percaya tak? Jadi diorang cakap apa? Kau Al-Amin, kau tak pernah menipu. Maksudnya diorang tahu Nabi Muhammad ni tak menipu. Tapi atas dasar tu Nabi cakap, okey, oleh itu aku ni nak menyampaikan seruan dakwah lah. Tu yang datang Abu Lahab, celakalah kau dia. Tu Allah celakakan dia balik daripada melalui surah Tabat Siada. Al-Masad. Okey, seterusnya memperjuangkan kebenaran dan
reaksi masyarakat Mekah. Memperjuangkan kebenaran yang adalah Nabi membuktikan apa yang masyarakat musyrikin tu buat benda yang salah. Maksudnya contoh, tunjuk ni bahala ni, kau sembah apa sebenarnya? Ni batu ni. Ni kursi ni. Ni bahala ni. Ni batu. Apa yang kau sembah? Apa yang dia boleh buat? Nabi membuktikan. Betul lah. Kursi ni boleh buat. Kursi ni boleh buat apa kat kita? Kita duduk atas dia. Apa yang dia bagi keuntungan kat kita? Kita tak penat lah. Itu je. Tapi dia tak boleh bagi kita sihat ke, dia tak boleh bagi kita pandai ke, tak. Nabi membuktikan secara benar apa yang berlaku dekat Mekah ni. Nabi membuktikan benda-benda betul. Tapi masalah dia, musyrik Mekah ni, dia tahu Nabi cakap tu betul. Tapi sebab ego, sebab malu, kalau dia kata, oh betul lah Muhammad dia cakap ni, dia malu, jadi dia tetap menentang. Bodoh tak bodoh? Tak cerdik lah kata. Padahal ada orang ni dah bagi petunjuk yang betul, kau tetap nak menolak juga. Sebab apa? Macam ingat, kalau siapa ingat kuliah sebelum ni, Ustaz Asli ada beritahu diorang ni daripada kaum yang susah. Abu Lahab adalah kaum yang tak boleh terima. Dia rasa kaum yang menentang. Itulah sifat orang. Dia rasa nak menentang juga benda. Perwakilan Quraisy menemui Abi Talib. Abu Talib dia tak terima betul. Abu Talib tak masuk Islam. Tapi masalah dia, kenapa orang nak jumpa Abu Talib? Sebab Abu Talib ni, pakcik dia yang memberi jaminan kepada Muhammad. Muhammad kau dakwah je lah, aku support kau dari belakang, walaupun dia tak masuk Islam. Jadinya golongan Quraisy ni pergi jumpa dengan Abu Talib, meminta Abu Talib supaya cakap dengan Muhammad, hentikan dakwah kau ni, hentikan dakwah dia. Dia tak nak orang-orang lain ni terima dakwah Islam. Macam tu. Abu Talib pula cakap apa? Biarlah ni. Susah lah macam ni. Kita pergi pada kabel paling besar tak nak tolong. Betul tak? Macam misalnya kata orang nak masuk UC, kita dah pergi jumpa KNC lah, tapi KNC tak nak tolong. Macam mana? Ibarat dia macam tu lah. Okay, seterusnya. Okey, majlis permesyuaratan. Okey, ini lawak sikit saya. Majlis permesyuaratan ni, diorang panggil geng-geng Quraisy, geng-geng besar-besar. Antara dia yang datang Khalid Al-Walid. Dia panggil untuk macam mana kita nak hasut orang-orang ni supaya jangan percaya pada Muhammad. Jadi Khalid Al-Walid ni macam diorang timbulkan fitnah lah. Diorang tuduh je apa-apa. Pertama sekali Khalid Al-Walid cakap, kita panggil Muhammad ni seorang sabi. Maksudnya dia baca mantra-mantra lah, apa lah kan. Masalah dia, bila orang nak cakap macam tu, ayat Al-Quran pada masa tu bunyinya terlalu indah. Takkan bunyi mantra. Mantra bunyinya tak sedap kan. Macam tak sesuai lah. Alik Al-Walid bagi pendapat, mereka sendiri tak nak terima. Tak boleh, ayat yang dia bagi tu sedap bunyinya, tak boleh, tak sesuai. Okay, kemudian dia panggil seorang yang gila. Dia panggil Nabi Muhammad yang gila. Salah dia, Nabi Muhammad ni dia tak kacau orang. Dia tak ada, tak bertindak seperti orang gila lah. Tak sesuai juga. Ayat Al-Walid pun tak apa, kita bagi dia seorang penyair. Kita panggil dia seorang penyair je ni. Ayat-ayat ni ayat yang dia reka sendiri. Tapi Muhammad tak erti baca, tak erti nulis. Macam mana kita nak kata dia seorang penyair? Member dah pening. Fikir lagi. Okay, last kali kemudian dia cakap apa? Nabi Muhammad seorang ahli sihir. Kita tak pernah nampak. Masa tu tak berlaku lagi peristiwa-peristiwa yang nampak ni macam seorang ahli sihir. Yang peristiwa bulan terbelah pun Muhammad doa je. Peristiwa apa lagi? Yang air keluar dekat celah-celah jari tu kan. Tapi Nabi Muhammad bukannya baca mantra ke apa, nampak macam ahli sihir, tidak. Dan ahli sihir ni kita faham, benda tu sifat dia adalah menyusahkan orang. Tapi adakah Nabi sifat dia Nabi menyusahkan orang? Tidak. Apa-apa yang berlaku tak susah, tak ganggu orang pun. Jadi tak sesuai. Dia fikir. Last sekali kata apa? Al-Quran ni kata-kata manusia semata-mata. Mereka tak percaya pada Allah lagi pada masa tu. Jadi cakap lah kata-kata orang ni. Ya kan, kita pernah dengar
falsafah Melayu yang indah punya dia kan. Kiranya dari sudut bahasa dia lah, dia punya kosakata dia menarik lah. Dia nak kata Al-Quran ni daripada sifatnya macam tu lah. Jadinya mereka buat macam mana? Mereka pakai ayat ni, tapi masa berlaku musim haji yang golongan Quraisy ni, setiap kali Nabi Muhammad pergi jumpa satu orang, dia akan pergi bisik kat telinga dia. Ni semua kata-kata dia je, tak penting pun, tak apa pun. Macam tu. Masalah dia bukan pergi kat seorang tu, dekat semua golongan, semua orang yang datang buat haji tu, tahun tu, semua orang dia buat macam tu. Tapi tetap ada yang menerima, ada yang tidak. Kesian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan teruskan sesi pembentangan pada hari ini dengan penentangan dan cabaran dalam dakwah Nabi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Zaki, bernometrik D202020968676. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan cabaran dalam dakwah Nabi. Jadi saya akan bahagikan kepada dua bentuk. Yang pertama iaitu cabaran orang Quraisy terhadap Al-Quran, dan juga penyiksaan terhadap Nabi dan juga kaum muslimin. Okey, kita tengok pada bahagian yang pertama, iaitu cabaran golongan musyrikin terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, setelah kita dengar Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah yang pertama secara sembunyi, secara sembunyi, secara terang-terangan. Okey, dalam kedua-dua fasa tersebut, Nabi Muhammad SAW mempunyai cabarannya yang tersendiri. Okey, pada peringkat permulaan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, yang pertama adalah bila Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin pada waktu itu, pertama adalah baginda akan diberikan cabaran oleh kaum musyrikin. Okey, tengok yang pertama, iaitu bila Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum musyrikin. Yang pertama adalah kaum musyrikin pada waktu itu memperlekehkan dan mempersendakan ajaran Islam, bertujuan melemahkan semangat kaum muslimin. Maknanya ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin pada waktu itu, orang-orang yang tidak percaya kepada dakwah Nabi ataupun orang-orang kafir pada waktu itu sangatlah menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka sanggup sanggup menggelarkan Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai panggilan. Antaranya adalah seorang yang gila, seorang yang bagi Sami, kan, macam saudara Fadil kata tadi. Lagi seorang penyair, seorang penyihir dan sebagainya. Okey, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan ucapan orang-orang kafir tersebut. Katanya waqat ya ayyuhal ya ayyuhalladzina qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Yang mana maksudnya, wahai kata orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda menyampaikan dakwah, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepada kamu, waqalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun, sesungguhnya kamu ni seorang yang gila. Okey, itu yang pertama, iaitu diberikan cabaran dengan memperlekehkan dan mempersendakan ajaran Islam. Yang kedua, cabarannya adalah mencacatkan imej agama Islam dengan menimbulkan kekeliruan, membuat cerita palsu terhadap ajaran agama dan menghina peribadi serta dakwah Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita tahu,
peribadi Nabi Muhammad SAW ketika sebelum diturunkan Al-Quran. Apa sifat Nabi? Siapa tahu? Sifat Nabi sebelum menyampaikan dakwah ataupun sebelum diturunkan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu? Al-Amin. Bagus sana. Satu sifat yang tidak ada kepada orang masyarakat Quraisy pada waktu itu adalah sifat Al-Amin, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat jujur, yang paling jujur dalam masyarakat Arab pada ketika itu, paling amanah. Dan ada yang menceritakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW pada ketika waktu kaum musyrikin tersebut diibaratkan sebagai sebuah bank. Sebuah bank. Bank ni macam mana? Sebab bank ni kalau kita tahu pada waktu ini adalah, pada zaman kita ni adalah orang yang sistem yang paling jujur, walaupun ada hacking dan sebagainya kan. Walaupun begitu, tetapi bank ni kata satu sistem yang paling dipercayai untuk kita menyimpan duit. Begitulah diibaratkan Nabi Muhammad SAW mempunyai peribadi yang sangat jujur, sehingga kan kaum musyrikin sangat suka untuk bermuamalah, sangat suka untuk melakukan transaksi dan sebagainya lah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila mana diturunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad SAW mula menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan, maka ketika itulah daripada seorang yang berstatus Al-Amin, maka baginda digelarkan sebagai seorang yang gila, seorang yang penyihir dan sebagainya. Okey, itu cabaran yang kedua. Dan cabaran yang ketiga adalah menyaingi Al-Quran dengan kisah dongeng silam supaya mereka sibuk dengannya dan menawarkan pelbagai tawaran yang hebat untuk meninggalkan Islam. Setelah mereka mencuba pelbagai perkara, yang last kali bila mereka try tak dapat, last kali kaum musyrikin ini menawarkan 3 perkara kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah baginda. Siapa tahu 3 perkara tersebut? 3 perkara yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama wanita, harta. Okey, sekali wanita, harta, pangkat ataupun takhta. Okey. Sabarlah. Okey, sabar. Okey. Okey, dia ada semangat bagus. Okey, yang pertama adalah harta, wanita dan juga takhta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketiga-tiga perkara tersebut Nabi terima ke tak? Tak terima. Okey. Seterusnya. Okey. Setelah pelbagai cabaran dan juga usaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak berjaya, yang last kali barulah dia menggunakan usaha yang terakhir, iaitu penyiksaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga pengikut baginda. Okey, kalau kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, terdapat pelbagai penyiksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada baginda menyampaikan dakwah secara sembunyi, secara terang-terangan, terdapat pelbagai cara penyiksaan. Dan selepas itu pun, kaum selepas itu pun ataupun orang yang memeluk Islam selepas itu pun turut juga mendapat penyiksaan. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu penyiksaan Abu Lahab. Okey, ketika ketika berada di Bukit Safa tadi kan, seperti mana yang saudara Faris
bentakan tadi iaitu peristiwa. Cakap peristiwa tapi tak sampai keyword. Peristiwa di Bukit Safa tadi, ada riwayat yang menyatakan Abu Lahab ni cuba memukul Nabi dengan ketulan batu. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ketika di atas Bukit Safa tersebut, Abu Lahab tidak berpuas hati dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan beliau cuba untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melontar ketulan batu. Sehingga kan ada yang meriwayatkan bahawasanya Nabi ketika itu terkena batu tersebut dan pecah, sehingga pecah tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah penyiksaan yang pertama. Penyiksaan yang kedua, saya bagi contoh pada slide ini, iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Okey, kisahnya ketika mana kaum Quraisy berada dalam kawasan Masjidil Haram. Pada ketika itu kaum Quraisy ni ataupun pembesar-pembesar Quraisy ni sedang berehat ataupun sedang berbincang di kawasan tersebut. Kemudian pada waktu tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan solat ataupun sedang bersembahyang. Kemudian ada di antara pembesar Quraisy ni membuat satu kata challenge. Satu challenge ataupun satu cabaran. Itu dia kata sesiapa yang berani untuk mengambil uncang sembelihan unta dan diletakkan kepada Muhammad, maka aku akan bagi satu hadiah yang besar kepada dia. Jadi bila dengar perkara tersebut, Uqbah bin Abi Mu'ayth yang ada pada ketika itu, beliau mengambil uncang sembelihan unta tersebut, najis uncang sembelihan unta tersebut, dan beliau mahu letakkan, volunteer untuk letakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menunggu sehingga Nabi Muhammad turun sujud. Ketika waktu sujud kan kita tak perasan, orang belakang, tepi, atas dan sebagainya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud, maka beliau ambil najis tersebut dan letakkan di antara dua bahu Nabi, di belakang bahu Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad pada ketika itu sedang melakukan solat. Kemudian selepas beliau letak, beliau pergi bersama dengan, masuk balik ke dalam kumpulan pembesar Quraisy tersebut dan tertawa dengan besar kerana telah menganiayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda pada ketika itu diriwayatkan baginda tidak bangkit, sehinggalah puteri baginda iaitu Fatimah Az-Zahra datang melihat ayahnya diperlakukan sedemikian. Lalu Fatimah membuang najis tersebut. Kemudian barulah Nabi Muhammad SAW bangun daripada sujud tersebut dan menyelesaikan solatnya. Kemudian baginda berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, binasakanlah kaum Quraisy sebanyak 3 kali. Kemudian pembesar-pembesar Quraisy tersebut bila dengan doa Nabi Muhammad SAW, mereka berasa risau. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW berdoa pada salah satu tempat yang mereka sendiri percaya bahawasanya tempat tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Itu adalah kisah yang kedua. Dan kisah yang ketiga saya letakkan iaitu kisah Bilal bin Rabah. Suatu kisah yang saya rasa cukup masyhur, cukup semua orang boleh tahu tentang kisah Bilal bin Rabah. Itu saya baca sedikit. Bilal merupakan hamba Umayyah bin Khalaf Jumahi. Dan setelah mendapat tahu bahawasanya Bilal ni memeluk Islam, lalu Umayyah telah menambat Bilal dengan tali di lehernya dan menyuruh budak-budak untuk menariknya di melata tempat di sekitar Mekah. Dan beliau dibaringkan di bawah terik matahari dan letakkan batu besar di atas dada Bilal, bukan dada Bilal, untuk memaksanya kembali kepada kekufuran. Namun tidak berjaya berbuat demikian. Umayyah ni memaksa Bilal untuk kembali kepada kekufuran dengan diletakkan batu di atas dada Bilal, ditelanjangkan Bilal, diletakkan batu yang cukup besar
diikat tengkuk Bilal, ditarik di merata tempat di sekitar Mekah dan meminta untuk Bilal kembali kepada kekufuran. Namun apa jawapan Bilal? Siapa tahu? Ahadun ahad, iaitu sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa. Menunjukkan apa? Keutuhan pegangan Bilal bin Rabah itu adalah suatu pegangan yang cukup membuktikan bahawasanya beliau cukup percaya kepada agama Islam ini. Dan Bilal ini dikisahkan antara sahabat yang sahabat yang mana? Sahabat yang dijanjikan syurga. Seperti mana kalau kita dengar dalam hadis Nabi kata, sungguhnya aku telah mendengar tapak-tapak Bilal, tapak kaki Bilal berada di syurga. Okay. Kalau kita dengar kisah Bilal pun mungkin kita rasa betul lah dengan tawaran ataupun janji yang diberikan kepada Bilal atas keutuhan dan juga kepercayaan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja bagi Pak saya. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya akan menyambung slide kita. Pada slide ini saya akan menerangkan berkenaan dengan hikmah terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi dan hikmah dia secara dakwah terang-terangan. Insya-Allah. Seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah hikmah dakwah secara sembunyi. Antara hikmahnya adalah yang pertama, mendapat memantapkan akidah umat Islam. Kerana pada secara dakwah secara sembunyi ini dilakukan dalam kelompok yang kecil, dan perkara ini, dakwah ini dapat diterangkan dengan lebih jelas dan dapat diterangkan dengan lebih terperinci lah berkenaan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, yang kedua adalah ajaran agama Islam dapat diterima tanpa gangguan, sebab dilakukan pada tempat yang tersembunyi, tersorok-sorok. Ke ajaran Islam ni dapat disebarkan tanpa gangguan orang yang untuk menentang. Nanti yang ketiga adalah menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Kan? Okey. Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal dulu, masyarakat Quraisy ni mereka berpegang teguh pada agama ajaran nenek moyang mereka lah. Maka dakwah secara terang-terangan tu memang tak boleh lah, sebab nanti akan orang Quraisy ni kita akan mendapat penentangan yang besar daripada pihak Quraisy tu. Jadi dakwah secara sembunyi lah salah satu metod untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi Rasulullah memulakan dakwah secara sembunyi ini kepada orang yang terdekat dengan baginda sahaja. Jadi dengan dakwah secara sembunyi ini, dia dapat diajarkan, dapat dihalusi dengan lebih baik sebelum disebarkan kepada orang awam. Okey, slide seterusnya adalah berkaitan dengan hikmah dakwah secara terang-terangan. Pertama adalah menggalakkan semangat dakwah dalam diri umat Islam. Okey, jadi dakwah Rasulullah ini memberikan inspirasi untuk menggerakkan semangat dakwah dalam diri umat Islam. Keberanian, kebiasaan dan keteladanan Rasulullah ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk menyampaikan ajaran agama dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Okey, poin yang kedua adalah menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Okey, dakwah Rasulullah ini dapat menanamkan tanggungjawab dalam diri umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membangunkan kesedaran akan pentingnya melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan seharian. Okey, yang ketiga adalah dapat menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Okey, dengan demikianlah hikmah dari dakwah Rasulullah secara terang-terangan dapat memberikan semangat berdakwah kepada umat Islam yang sendiri. Okey, kesimpulannya, memberikan kesimpulan kali ini adalah bagi umat Islam untuk mengambil teladan dan melaksanakan dakwah dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Jadi
sebagai pembentang yang terakhir, saya nak dulu Muhammad Umar Iman di sini. Okey, jadi tadi kita dah dengar dari awal sehingga akhir mengenai dakwah Rasulullah SAW, sama ada secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan juga kita juga dah dengar hikmah daripada Ahmad Fauzan tentang dakwah secara sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Okey, jadi pada bahagian saya, bahagian terakhir ini, saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai pengajaran. Jadi sebelum tu saya nak tanya dulu, dakwah ni sebenarnya hanya tertumpu untuk mengajak orang masuk Islam sahaja ke, atau ada maksud yang lain daripada dakwah tu? Jadi ada siapa-siapa yang nak jawab ke, ataupun saya pilih lah. Okay. Isyam, boleh jawab apa maksud dakwah? Adakah dakwah ni semata-mata mengajak orang Islam untuk orang bukan Islam untuk masuk Islam, ataupun ada definisi yang lain? Kurang pasti. Okey. Jadi dakwah boleh juga didefinisikan sebagai kita mengajak orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Jadi untuk pengajaran yang pertama iaitu waspada ketika dakwah. Yang ni saya tekankan pada permulaan dakwah dah. Yang mana kita sebagai pendakwah, kita fokus pada orang yang nak terima dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita fokus untuk secara menyeluruh, boleh jadi kita akan putus, kita akan lemah semangat di masa hadapan. Jadi disebabkan lemah semangat itulah kita tak sambung dakwah tersebut. Okay, jadi yang seterusnya, bijak memilih uslub dakwah. Jadi kita dah ada orang-orang yang nak mendengar dakwah kita, seruan kita. Jadi kita perlulah pilih uslub dakwah yang terbaik, iaitu dari segi tempat, dari segi keadaan, masa, cara bercakap tu macam mana. Jadi itu untuk poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, dah dapat tempat, cara yang baik, tapi masih lagi nak tak nak untuk terima ajaran Islam. So kita sebagai pendakwah tak boleh reject. Kita tak boleh menghina dia ataupun mencela dia lah. Maksudnya kita ajak dia untuk solat jemaah, tapi dia macam berat nak solat jemaah. Jadi kita tak boleh kata dia ni dah lah pemalas, tak nak solat pula tu, tak nak solat jemaah. Tak boleh kata begitu. Kita kena usaha dengan cara yang lagi terbaik supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi yang terakhir untuk pengajaran, yang mana kita juga akan tahu sifat sebenar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Okey, jadi tadi kita dah dengar dari awal sampai habis penceritaan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa sifat-sifat sebenar yang kita dapat daripada dakwah Nabi tadi, sama ada dari secara sembunyi ataupun terang-terangan? Sunyi je lah ni. Maafkan hamba kali ni, sebab kita dah nak penutup. Okay, jadi apa sifat-sifat yang kita nampak daripada awal dakwah Nabi sehinggalah dakwah secara terang-terangan? Apa? Tak putus asa. Okey, semua betul. Jadi semua betul. Jadi ala-ala kita dah tahu tu, kita praktikan pada diri kita, insya-Allah. Jadi sebagai penutup, jadi sebagai penutup, penutup ni tak penting. Yang ni tak penting. Jadi tak apa. Jadi penutupnya daripada kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi dan juga terang-terangan. Kita tahulah bahawa agama Islam ni agama yang mencegah dan memerangi fanatisme ataupun ketaksuban kepada sesuatu, taksub pada berhala, macam yang saudara Faris kita kata tadi. Jadi daripada kisah Nabi juga kita dapat tahu kaedah ataupun ujian
kita sebagai pendakwah. Itu saja. InsyaAllah ada soalan ataupun tidak, ataupun insyaAllah kami akan tak ada soalan. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, yang saya cakap tadi, kami akan menjawab. Saya ada satu soalan. Kalau nak tanya kepada audiens, kalau nak tak ada soalan, kami tanyalah. Nah, kami tanya ni, kan kita dah dengar sirah. Kita dengar sirah, kita dah bagi benda ni macam dah biasa dah. Benda ni kan kita dengar sirah. Jadi, soalan saya, diceritakan bahawa sebelum Nabi, sebelum tu saya nak betul lah. Saya sebut tadi Muhammad Wazani tu ada sebut sebenarnya Ibn Hajar menyatakan bahawa Nabi sebelum daripada Nabi Islam Kash tu menunaikan solat dan juga bermuslim. Jadi persoalan saya adalah okey, apakah sebelum zaman Nabi telah dilakukan ibadat solat, dan kaum apakah yang menunaikan solat? Kalau ada, kalau tak ada, tak apalah, tak ada. Gitu. Kan. Okey, cepat. Ini soalan dia adalah okey kan? Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin dah menunaikan solat. Qita'an, iaitu secara memang tak ada khilaf ulama. Katakan memang zaman Nabi tu Nabi dah menunaikan solat. Tapi sebelum pada zaman Nabi, adakah solat itu ditunaikan? Dan kalau ada, bani apa, kaum apa yang menunaikan solat? Dan apa bukti dia? Dalam Quran ada ke? Itu. Ya, ada. Nabi Ibrahim. Bukti tu. Bukan situ tu. Okey, yang itu sebagainya ada. Kata sebagainya. Satu lagi, kalau kaum sebelum pada Nabi Muhammad, boleh try. Kita taklah. Kau apa? Kau Nabi Musa kau apa? Bani Israel. Okey, bukti dia ada. Ya. Iyalah. Tahu saya tak ingat je. Okey, apa dia? Berapa baca lah? Ya, betul. Yang mana betul? Nabi Ibrahim betul. Memang Nabi Ibrahim Muhammad. Tapi sebelum pada Nabi Ibrahim sebelum pada Nabi Muhammad ada juga memang disyariatkan solat kepada kaum itu Bani Israel. Ayat dia wa akhadna al-mithaq bani Israil ila la ta'budu Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salat wa atuz zakat. Perintah solat dan juga zakat telah disyariatkan pada waktu itu. Dan juga dalam hadis itu ada bila sahabat Nabi tanya ayyul a'mali afdal, apakah amal yang afdal? Nabi sebut pada as-salatu ala waqtiha, pandai rajin. Salat untuk waktu, tepati waktu. Kemudian ada semua dalam riwayat memang hafal di luar ni bagus dah ni. Kemudian tak pada riwayat mana ayat apa sebut macam tu. Faham? Gitulah. Kita jangan tak ada soalan ni. Tak ada dah. Sekian, terima kasih. Minta maaf sudah silap, kalau ada salah tegur.